نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang hadirin ahli Jumat yang dimuliai Allah dan dirahmatinya, umat Islam pada masa dulu disifatkan sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk masyarakat, untuk umat yang lain. Kamu menjalankan kewajiban menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mencegah mereka daripada berbuat jahat, dan kamu beriman kepada Allah. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan umat Islam sebagai ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Umat yang terpilih, yang terbaik, adil dalam pelaksanaannya untuk umat-umat yang lain, supaya menjadi saksi kepada umat yang lain pada dunia dan juga pada akhirat. Tetapi kita umat Islam di zaman sekarang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam serba kekurangan, dihina, menjadi umat yang rendah, menjadi umat yang dipimpin. Kalau zaman dulu umat Islam memimpin, para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun mereka sebagai orang darat, kadang-kadang berjalan dengan tidak ada kasut, selipar, tapi Masya Allah, mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suatu umat yang memimpin kepada umat-umat yang lain, kepada masyarakat yang lain. Dihormati dan digeruni oleh musuh-musuh mereka. Tapi kita sekarang, musuh tidak takut lagi kepada kita, kerana kita ada satu jenis penyakit yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu penyakit wahnun, penyakit lemah. Penyakit lemah menyebabkan umat Islam menjadi rusak, jadi buih. Walaupun tidak semua, tapi pukul ratanya umat Islam dalam wahnin, dalam kelemahan. Ini dapat disaksi bila kita ikuti perkembangan keadaan umat Islam di merata-rata tempat, terutamanya di Timur Tengah sebagai pusat tempat perkembangan Islam, tempat kemajuan Islam, tempat para ulama, para anbiya, para ulama, para tokoh-tokoh yang mempunyai jasa sumbangan-sumbangan yang baik, baik di segi ilmiah maupun dari segi perjuangan, seperti Salahuddin Al-Ayyubi,
yang pernah membebaskan Palestin, Baitul Maqdis pada masa dulu. Tapi sekarang umat Islam, musuh-musuh tidak gerung lagi, tidak merasa takut dan tidak merasa sebagai suatu kekuatan, karena mereka sudah tahu bahawasanya umat Islam sekarang berada di dalam kelemahan. Maka mereka membuat segala kehinaan terhadap umat Islam dan melaga-lagakan antara sesama orang-orang Islam sendiri, menimbulkan puak-puak yang banyak di dalam negara-negara Islam, sehingga timbul perpecahan, perselisihan, pembunuhan dan penyembelihan antara sesama umat Islam. Boleh dikatakan tumpuk-tumpuk bumi negara Islam ada masalah, ada krisis, ada wikrik, laga sama sendiri, dan juga timbulnya puak-puak yang banyak, terutama puak yang paling besar sekali iaitu ahli sunnah dengan ahli syiah. Macam di Iraq, kerajaan syiah, rakyat yang tersedikit, minoriti adalah ahli sunnah, selalu ditindas, dibuat penghinaan dan dibuat apa-apa kehendak supaya dapat menghapuskan sunnah dan ahlinya daripada bumi yang juga sebagai bumi ulama Hasan Basri, Khatib Al-Baghdadi dan sebagainya, yang mana mereka, dan juga sebagai tempat yang pernah jinjak kaki oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi sekarang adalah di dalam bahaya, lari diri dan sebagainya, kerana dilakukan oleh puak yang terbilang bilangannya terbanyak di Asia. Berlaku pula di Yaman, suatu negara Islam yang juga ramai di kalangan ulama yang lahir dan tumbuh di sini. Menjadi masalah berpuak-puak antara Houthi, puak Houthi iaitu puak Syiah Zaidiyah, yang mana mereka berusaha supaya menguasai negeri Yaman, lawai ahli sunnah, lawai ahli salaf dan sebagainya. Maka timbul peperangan, timbul rusuhan, timbul pergadahan, membawa kepada mati-matian. Itu tumpuk-tumpuk bumi yang dipanggil bumi Islam. Bila ditanya mengapa berlakunya begitu, tidakkah orang-orang Islam bersaudara? Tidakkah mereka memiliki kitab yang satu, yaitu Al-Quran Karim? Tidakkah mereka itu mempunyai Rasul yang satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah mereka mempunyai kiblat yang satu? Dalam salat mereka menghadap kepada Baitullah. Mengapa umat Islam berpecah? Mengapa umat Islam berperang sesama sendiri? Maka ini selaras dan cocok dengan kehendak-kehendak musuh yang selalu bertujuan supaya umat Islam lemah, hilang kekuatan. Karena kekuatan umat Islam ialah mereka sebenarnya dapat bersatu dan berpadu di atas asas-asas yang tadi, iaitu berpegang dengan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul mereka, Baitullah sebagai kiblat mereka, Quran sebagai dustur mereka, perlembagaan Ratatamanun bagi orang Islam. Tidak siapa Nabi katanya Quran adalah merupakan kitab Allah yang menjadi asas kepada hukum hakam dan pengajaran dalam pelaksanaan umat Islam dalam hidup mereka setiap hari, muamalah mereka, politik mereka, ekonomi mereka, nikah kahwin mereka adalah
hukum-hukumnya, pengajarannya dicedok ambil daripada kitab Al-Quran kan. Maka ini apakah sebabnya umat Islam berpecah, umat Islam berada dalam krisis wikrit yang tidak habis-habis. Memang masalah selalu ada bersama umat Islam. Umat Islam bukan semua mendapat kejayaan, dan umat Islam sekali-sekala mereka mengalami kekalahan. Seperti mana kita tahu daripada sejarah, kalau perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada umat Islam. Kemenangannya cemerlang, dari bilangan ratusan orang menghadapi ribuan orang, maka pihak Islam mendapat kemenangan. Tapi bila kita tengok pula peperangan Uhud sebagai suatu pengajaran yang besar, dan dapat tahu apakah sebabnya umat Islam mengalami kekalahan. Sedangkan ahli-ahli peperangan terdiri daripada para sahabat yang cekap, yang faham Al-Quran, bahkan yang beramal dengan ajaran Al-Quran Karim dalam hidup mereka. Mereka pegang dengan sunnah Nabi SAW. Lebih dari itu, dipimpin oleh Nabi SAW sendiri, bukan orang lain. Nabi tidak syak lagi bijak dalam pimpinannya, baik pimpinan agama, pengajaran, maupun pimpinan dalam mengaturkan, menyusunkan cara hidup, terutamanya dalam peperangan. Tapi soalnya, mengapa umat Islam mengalami kekalahan? Rahsianya kerana menyalahi satu perintah daripada Rasulullah SAW. Satu saja. Tidak beramanah, tidak patuh taat kepada pimpinan, kepada perintah Nabi SAW. Satu saja menyebabkan umat Islam mengalami kekalahan yang teruk pada ketika itu, sehingga Nabi SAW sendiri pun mengalami kena berbagai-bagai lukaan di tubuh badan Nabi SAW. Maka kita tahu sebabnya kerana tinggal perintah Rasulullah SAW. Kita rasa mudah, rasa perih. Kalaulah zaman peperangan Uhud, kerana tinggal tak patuh satu sahaja perintah Rasulullah SAW, sudah dipuji oleh Allah dengan kekalahan. Maka bagaimana umat Islam di zaman sekarang yang paling belakang daripada Al-Quran dan Sunnah? Sudah tentu kalau mengikut sunnatullah, mereka akan menghadapi dan mengalami kekalahan demi kekalahan, kelemahan demi kelemahan, kehinaan demi kehinaan. Kerana banyak mereka menyalahi ajaran Allah Subhanahu wa taala, manhaj rabbani, manhaj nabawi, menyebabkan mereka hidup dalam keadaan ini. Pada umumnya umat Islam, alhamdulillah, mereka masih lagi berpegang dengan Islam. Tapi sejauh mana dia berpegang dengan Islam? Itu soalnya. Nabi SAW dia tahu Rusia, umat Islam di masa depan ini bagaimana, dengan ilham, dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan diberitahu oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dia pesan, ketika mana Nabi beritahu kata, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin
wa addu 'alaiha bin nawajis. Sesungguhnya siapa-siapa sahaja yang masih diberi hidup sebab adaku, maka mereka akan jumpa, temulah perselisihan, perpecahan yang banyak berlaku di kalangan umat manusia. Sama ada sesama kafir sendiri, kan dia juga manusia, dan sesama Islam, sesama kafir, dan Islam sesama Islam. Maka hari ini semua tiga-tiga bahagian ini ternyata ternampak, dapat disaksi dengan mata kepala, dan dapat mengetahui melalui berita-berita di mana berlaku di negeri kita, yang bukan sama orang Islam dan bukan antara Islam sama orang kafir, tapi sesama orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masalah politik. Maka timbul juga ikhtilafan katsiran. Maka kita yang ada Nabi, yang kita dakwa kasih pada Nabi, maka Nabi bersabda, alaikum bisunnati, hendaklah kamu pegang dengan sunnah. Sunnahku di sini bukan hadis saja. Nabi, cara hidup Nabi, cara hidup sahabat, terutama sahabat yang menjadi kepala-kepala, iaitu Khulafaur Rasyidin, sebagai orang yang dihormati, dipilih, dikasihi, dan diberi berita gembira dengan syurga. Mereka ini adalah berjalan di atas manhaj, mengikut manhaj Nabawi yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main. Lihat dia ada di kalangan umat Islam yang kasih kepada Nabi dan beramal dengan sunnah, tapi tak sampai tahap yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naknya wa abdu 'alaiha bin nawajis. Naklah kamu gigit dengan gerah-gerah kamu, kacik dengan gigi-gigi yang tunjang daripada gigi kamu. Makna bersungguh kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sudah meninggal dunia, wafat, tapi Nabi dia sudah beritahu kepada kita, katanya, taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima lan tadillu bihima abada. Sesungguhnya aku, Nabi kata Nabi tak mati lagi, tapi Nabi pesan, sesungguhnya aku telah pesan kepada kamu, jadilah saksi, katanya, aku telah pesan kepada kamu dua perkara aku tinggal kepadamu, iaitu kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Kalau kamu pegang dengan dua-dua ni, kamu tak akan sesat sama sekali. Kita dalam masyarakat kita ada orang yang balik puamai, Nabi kata, orang yang ubah tujuan maksud Nabi kata. Kalau pegang dengan Quran, pegang dengan sunnah, jadi sesat. Ada di kalangan orang-orang kita yang cuba nak membalik-balik, mengubahkan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya nak meliarkan manusia dan membalik belakang akan dua asas ajaran Islam yang terpenting menjadi sumber kepada hukum hakam bagi syariat Islam yang mulia. Cuba kita pegang sungguh-sungguh, karena dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu bihima abada. Kamu tidak akan sesat sama sekali. Siapa lagi yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? As-sadiqul masduq, Nabi yang kecil benar, lagi pula dibenarkan oleh orang-orang yang baik. Orang tak baik dia tak benar, tapi orang baik memang diakui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sadiqul masduq.
Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, itu salah satu jalan keluar tanpa bagi umat kembali kepada asas Islam, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi saja dia berani goyak kata Quran dan sunnah tu tidak sesat, molek, baik. Lebih dulu Allah Subhanahu wa taala goyak dah dalam Quran. Katanya, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat jelas, mantu. Maka jika kamu berbalah, bertingkai, berkelahi, pisah pada sesuatu masalah, bagi dengan nakirah, masuklah ke segala masalah, masalah dunia, masalah agama, adalah kamu kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah ialah kitabillah Al-Quran Karim. Pada Rasul sudah meninggal wafat, maka kita kembali kepada sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maknanya siapa-siapa yang dia tidak, kalau dia ada pertikaian, perselisihan, tidak kembali kepada Allah atau kitabillah, kepada Rasul atau kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia iman dia kena tuan, kena cek, kena ulang kaji, kerana itu adalah merupakan syarat orang beriman kepada Allah sebagai asas iman, kepada hari akhirat juga asas iman, ada yang kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua pula, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah sebaik-baik, khair wa ahsanu, dan sebagus-bagus, molek-molek perkembalian klik kepada kitab Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebaik-baik. Maka kalaulah tidak kembali kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak baik, karena tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sidang hadirin ahli jemaah yang dimuliakan Allah sekalian, itulah jalan keluar pada ummah, salah satu asas pada jalan keluar, satu lubang untuk kita nak keluar pada krisis umat. Baik krisis di agama, perselisihan, maupun krisis yang berlaku, pergaduhan, perperangan dan sebagainya, dia kena kembali kepada minhaj Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kembali adalah yang bekal akan takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah kita tak nampak, tapi dia sebaik-baik jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang takwa pada Allah, maka Tuhan akan sedia untuk dia jalan keluar tanpa samrak berjajah, samrak malu. InsyaAllah kita usaha sungguh-sungguh supaya kita pegang dengan kitabillah dan juga sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah kita sendiri pun tidak jadi wikri dalam diri kita sendiri sebagai sebagai pribadi. Kita rasa tenang kerana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jalan keluar insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين ولا ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على اعتصام بكتابك وبسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مؤمنين صادقين مسلمين صالحين متقين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأنقذ مستضعفين ومستضعف المسلمين وفك قيد أسرارنا وأسرى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.